Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Pertama sekali kita mengucapkan selamat datang ke webinar Kepimpinan Wanita siri keempat bagi tahun 2023. Okey, pada hari ini kita sangat bertuah kerana kita menerima speaker kita menerima jemputan kita, ya, iaitu Puan Nadira Yusof dari Kido Care. Alright. Sebelum itu, apa khabar Doktor? Apa khabar Puan Nadira? Alhamdulillah Doktor, terima kasih banyak-banyak. Saya yang sebenarnya sangat berbesar hati dapat dijemput untuk sama-sama hari ini dengan everyone di UKM kan. Jadi terima kasih banyak-banyaklah kerana mengundang saya. Okey, sama-sama. Kita sebenarnya banyak yang kita nak dengarkan perkongsian daripada Puan Nadira hari ini, ya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan Puan Nadira kepada pendengar sekalian, ya. Okey, buat pengetahuan semua, Puan Nadira adalah pengasas dan ketua pegawai eksekutif Kido Care, iaitu sebuah platform yang menghubungkan ibu bapa dengan pengasuh yang boleh dipercayai, terlatih dan bertauliah dengan menggunakan teknologi terkini. Beliau merupakan seorang peguam di masa yang sama, merupakan usahawan wanita dan telah banyak membantu memperkasakan wanita dan gadis melalui teknologi. Puan Nadira juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Presiden Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia NCWO, di mana beliau bertanggungjawab untuk aspek ekonomi dan keusahawanan. Puan Nadira juga aktif dalam berbagai NGO dan beberapa pertubuhan yang lain. Okey, rasanya memang tak sabar untuk mendengar perkongsian daripada Puan Nadira ni, ya. Selari dengan tujuan webinar ini adalah untuk memberi sedikit pendedahan atau tips kepada bakal pemimpin wanita yang sedia ada. Jadi boleh kita teruskan dengan soalan pertama, Puan Nadira? Boleh, insyaAllah. Okey. Alright, yang soalan pertama. Boleh tak Puan Nadira berkongsi dengan para penonton, ya, mengapa Puan Nadira memilih untuk terlibat dengan perkhidmatan penjagaan anak-anak ini? Sebelum itu, ya, saya ingin wawarkan bahawa topik webinar kita pada hari ini adalah peranan dan cabaran wanita yang bekerja dalam penjagaan anak. Silakan Puan Nadira. Terima kasih Dr. Mimi. Okey, macam mana ataupun kenapa saya berkecimpung dalam bidang ni? Nombor satu sekali, kenapa tu pasal nak menyelesaikan masalah sendiri. Saya seorang usahawan, ya. Dah lama saya sebenarnya jadi usahawan. Sebelum saya mula Kido Care sendiri pun, saya memang dah run beberapa businesses lah. Dan saya amat aktif dengan persatuan. Jadi as a mother of 6 orang anak, nak menguruskan masa dengan nak menguruskan bisnes, menguruskan hal-hal NGO, kadang-kadang susah nak dapat bantuan lah, nak dapat bantuan dengan anak-anak, masa tu pun anak-anak masih kecil. Jadi kadang-kadang tu rasa macam guilty lah doktor, terpaksa tinggal dia kan. Ada juga masa yang yelah, the guilt tu hantar pergi taska tu semua, kadang-kadang terlupa nak ambil. Doktor sampai pukul 10:30 malam anak kat taska lagi. Sampai kita ambil dia pun dia tanya, ibu tak sayang saya dah ke kan? Tapi itulah, I couldn't find something yang sesuai untuk masalah saya sebagai someone who needs childcare yang fleksibel dengan masa saya kan. Jadi kerana saya ada background engineering, saya dah memang berkecimpung dalam bidang IT, engineering dan business. Jadi bila saya tengok dan kawan-kawan pula yang sama-sama usahawan pun masalahnya sama. Jadi from a problem macam mana nak turn into a solution yang kita boleh skill cepat, yang kita boleh tolong wanita lain juga. So dengan menggunakan teknologi lah. Pada masa itu saya fikir if there isn't anything out there for me, so I'm going to build it for myself. And kebetulan masa tu when we build it for ourselves, rupanya ramai lagi yang memerlukan bantuan yang sama kan.
So it was basically turning a problem into an opportunity, and it could be sustainable through business lah. Itu sebablah saya mula dengan Kidocare ni basically nak selesaikan masalah sendiri saja. Tapi yalah, bila kita kata mengenai flexible childcare ni, I think one of the key things lah untuk saya masa tu bukan saja dia perlu ada ataupun fleksibel as in daripada segi masa, daripada segi tempat, tapi sebagai seorang ibu, of course, paling penting is whether or not kita boleh percaya orang yang nak jaga anak kita tu kan. Of course lah, nyawa kan. Jadi boleh percaya ke tak, ada qualification ke tak, betul ke tak, verified ke tak. Pasal kalau kita tengok dekat Facebook lah, kat Google tu memang ramai aja yang mengaku memang boleh, memang betul. Even orang yang ada experience sendiri pun memang boleh, katalah dia boleh buat kan. Tapi untuk saya lah sebagai seorang ibu, I need more than that. I need to qualify them. Jadi macam mana nak pastikan betul-betul yang diorang ada qualification untuk jaga. Itulah sebabnya kita mula dengan Kidocare, gunakan teknologi to make it accessible, senang. Kita boleh pantau, kita tahu kuasa teknologi ni boleh buat macam-macam, dan kita want to make childcare right lah. Jadi walaupun di satu bisnes, tapi untuk kita, oleh kerana kita responsible for the lives of children ni, jadi kita kena buat dengan cara yang betul. Itulah macam mana kita bermula dengan Kidocare. Okey. Satu perkara yang saya rasa menarik tentang Kidocare adalah the keyword teknologi yang Puan Nadira gunakan dalam melaksanakan perkhidmatan ini, dan saya rasa bagaimana Puan Nadira bermula dengan teknologi itu, seperti yang Puan Nadira katakan ada background tentang teknologi, tentang komputer, software dan sebagainya, mungkin banyak membantu. Tetapi pada awal tu nak mulakan tu mudah ataupun apa cabarannya? I think masa kita bermula dengan Kidocare ni, yang penting untuk kita adalah untuk memastikan qualification of carers to themselves, pengasuh tu sendiri. Yang itu yang paling penting untuk kita. Nombor dua penting adalah macam mana kita nak menentukan kualiti dan keselamatan during service, Dan kualiti keselamatan during service tu bukan saja pada anak-anak tapi juga pada carer. Kita bertanggungjawab dua-dua, dua-dua pihak. Carer pun kita bertanggungjawab, anak-anak yang dijaga pun bertanggungjawab. Jadi itu kita punya kepentingan awal-awal waktu kita start. Jadi teknologi tu adalah satu enabler. Kita tahu kita pakai teknologi, kita boleh enable, jadikan benda lebih mudah, mungkin lagi senang, lagi cepat. Tapi teknologi bukanlah satu benda yang amat penting waktu kita set up. Jadi doktor, waktu kita set up awal-awal tu, kita pakai basic teknologi je. WhatsApp, pakai Google Form, apa yang ada. Pasal yang pentingnya tu yang nak qualify kan dulu. We spend a lot of time tengok kepada modul-modul training yang sedia ada. Kita benchmark against KAP, against international punya nanny punya modules. Dan kita kumpulkan kita punya industry advisory panel. Jadi bukan saya tak develop the module myself lah. Memang kita ada KAP punya trainers, certified people who develop the training module tu. Kita pastikan kita kerjasama dengan PDRM untuk buat background check, psychometric assessment. Proses dia banyak. Memang macam-macam lah yang kita make sure kita buat dulu. Pasal kita tahu yang nak masuk, nak jadi babysitters ni macam-macam jenis orang. Walaupun kita bagi training pun, nak jaga dia selepas tu, nak pastikan diorang ikut dia SOP tu semua, itu lagi satu hal. Jadi that was the core importance of kita punya foundation waktu kita nak start. Qualification dengan making sure that they follow the SOP lah, standard tu. Dan teknologi tu sebenarnya yang tengah-tengah tu, kita pakai apa yang ada je. That was not the core. Kita kena belajar dulu mengenai dia punya customer punya side, carer punya side, service requirement. I think itu yang penting untuk kita. That's the core of the business. Bila kita dah stable, kita dah faham, kita dah belajar banyak mengenai the foundation of the business tu, barulah kita mula bina the real teknologi yang macam sekarang. Last year kita launch kita punya app. So ambil masa 3 tahun juga doktor nak develop teknologi tu, because
nak belajar tu banyak proses pembelajaran yang tidak habis. Belum habis lagi. Okey, satu perjalanan yang sangat menarik ya saya kira. Siapa sangka bermula dengan seperti Puan Nadira kata kita guna teknologi yang biasa-biasa yang sedia ada. Sedar tak sedar setelah 3 tahun dah sekarang ni dah canggih dah guna apps lah kita rasa Itu pun kita rasa macam masih basic lah. Masih basic, banyak lagi benda yang kita nak kena improve ni. It will be an ongoing development, tapi alhamdulillah we have every day to learn and to do something about it lah. betul, sama-sama lah. Tapi yang paling penting adalah Kiducare punya hasrat iaitu mengutamakan carers dan juga memupuk tanggungjawab yang benar-benar ada pada carers terlatih dan sebagainya. Ini memang menjejukkan hatilah pada saya dan teknologi itu sebenarnya memudahkan lagi perkhidmatan. Ya, saya setuju. Sangat cantik. Okey, kita teruskan dengan soalan kedua ya. Telah berkecimpung dengan industri perkhidmatan penjagaan anak-anak ini ya. Pada pandangan Puan Nadira, apakah peranan dan cabaran bagi wanita yang bekerja dalam aspek penjagaan anak-anak? Saya pasti sekarang ni cabaran dia lebih lagi, bukan setakat macam sama-sama umur kita adalah untuk cari masa untuk orang jaga anak. Dengan sekarang dengan keadaan yang tak menentu, dengan isu pandemik dan sebagainya, I'm sure Puan Nadira boleh kongsikan sedikit. Sebenarnya cabaran dari segi ni daripada segi mereka yang mencari penjagaan ke atau penjaga sendiri tu doktor? Both, dan lebih lagi kepada mereka yang mencari penjagaan tu lah. Ya. Jadi kalau kita tengok macam sekarang ni lah cabaran wanita, even I think parents lah in general kan, mengenai anak-anak nak mencari yang fleksibel, yang nak mencari yang qualified ni merupakan satu challenge lah pasal kadang-kadang out of desperation kita ibu bapa kita desperate, kita terpaksa kita nak cari yang senang dan mudah untuk kita, yang paling dekat dengan kita, things like that. Tapi nak pastikan mereka ni betul-betul boleh qualified. Bukan saja mereka qualified, kalau kita hantar ke rumah pengasuh, kita kena make sure juga yang rumah tu environmentnya betul, siapa yang masuk, siapa yang jaga, siapa yang ada, benda-benda ni semua kita nak kena take into account. Challenge-nya juga sekarang ni because banyak cases yang berlaku, yang kita nampak kat social media, dekat media-media lain. Ini memberikan satu tekanan lah kepada mak bapak. Macam mana kita nak percaya siapa yang nak jaga anak kita ni, kan? Dan penjaga themselves pun, ada banyak isu-isu lain, the stress that they go through, cara kerja mereka, terutama sekali pekerja-pekerja yang mungkin bekerja di taska ataupun taska rumah, di mana children tu ramai, it can be very stressful for them, and the pay yang kita punya pengasuh dapat pun rendah, kadang-kadang tak setimpal dengan kerja yang dibuat. Misal menjaga anak ni nampak macam mudah, kerja yang macam alah tolong jaga je, actually bukan. It is a job where you take responsibility of the safety of nurturing the child, of everything you cakap, apa yang you buat, budak tu mimik, dia nampak, dia tengok, itulah character building dia waktu dia dengan you, kan. Jadi benda ni semua menjadi pressure kepada I think caregivers dan juga parents themselves. So parents jadi pressure, mana nak cari, betulkah orang ni, dekat mana, how can we qualify them and things like that, right? So itu satu. Dan mencari penjaga, I think affluent parents yang sekarang ni, generasi young parents, they are very educated. Dia tahu apa anak dia nak, dia tahu pasal development process. Anak kita pun kalau dibiarkan saja dengan digital devices ni, dia absorb macam-macam. Jadi there must be element of control, macam mana nak ajari yang betul, yang baik, macam mana nak menggunakan device tu dengan efektif, kerana device tu macam mana pun will be there, technology is there, right? Macam mana nak menggunakan dengan efektif. Jadi nak mencari orang yang ada qualification untuk be able to nurture anak tu waktu dengan dia tu. Yang itu pun satu pressure for the parents, because kadang-kadang yang kita tengok daripada customer kita, dari survey yang kita buat, banyak parents yang rasa macam
saya tak cukup masa dengan anak saya, jadi I feel macam oh I'm at loss. Kalau anak saya buat macam ni this must be my fault. Kalau my children is lacking, must be my fault. So a lot of guilt on parents themselves, because yalah dalam dunia sekarang kita compare anak kita dengan anak orang lain, tengok social media itu ini, jadi kita rasa macam alah kurang. So nak pressure nak cari support system yang betul. Kadang-kadang ada juga parents yang cari support system kena bantai juga. Doktor itu pun ada juga kalangan netizen ni kan. But I think kita kena normalize kan getting help, and getting proper help. It should be there, and we should support parents to get the support. Apa salahnya if you need to do something else, then you get support from people yang memang betul-betul boleh support you. And this is where we are coming from. Kita nak supaya career-career kita ni become the supporting ecosystem for the parents, because we know being parents these days amat challenging. Dulu dunia kita pun dah susah, sekarang ni lebihlah challenging dengan the pressure of digital, social media and whatnot lah. Okey, satu ulasan yang sangat menarik ya. Saya suka pada kenyataan Puan Nadira tadi yang mengatakan nowadays kita kena serve young parents yang mana mereka kebanyakannya well educated kan, well exposed, dan dia faham apa keperluan dan demand untuk pembentukan kanak-kanak sekarang kan. Jadi ini memang satu cabaran yang memang sukarlah ya, dan memang kena perlukan pengamatan yang menyeluruh lah ya terhadap ni, dan it will keep on changing in future. It will keep on changing. Selalu orang kata kan, bila orang kata future skill ni orang cakap pasal IR4, cakap pasal blockchain, orang cakap pasal all this technology lah. Tapi sebenarnya untuk saya sendirilah, bila kita tengok kepada keperluan kanak-kanak tu, parenting atau childcare tu sendiri is an evolving future skill. Sentiasa kena evolve pasal dunia kita lain, the pressures are different. Anak-anak kita berkembang dengan cara yang lain. Betul. Zaman kita due to the exposure and whatnot kan. Jadi untuk saya, even parenting and childcare pun future skill juga yang kita kena sentiasa adapt ourselves tu lah. Bukan saja young parents in the future ya, grandparents pun pemikiran juga berubah kan, betul tak kan? Betul. Tadi dari di awal perbincangan kita tadi, Puan Nadira kata maybe KiddoCare is not only for young parents, maybe nanti kita prepare untuk cucu-cucu. So bayangkan yang Puan Nadira in future, not only the young parents check, the grandparents also akan monitor juga kan. Yes. So itulah dia keperluan semasa yang semakin berubah ya. Alright, saya tertanya juga ya, among the carers dalam kalangan pengasuh hanya wanita ataupun ada juga lelaki? Buat masa sekarang ni 100% wanita warga negara Malaysia sahaja yang kita benarkan untuk jadi kita punya carers lah, yang jaga kanak-kanak because buat masa sekarang ni kita nak a lot of things yang kita perlu belajar lagi, perlu mantapkan dari segi latihan, servis, SOP. Jadi kita ambil lebih ramai wanita kerana parents kita pun lebih selesa dengan wanita. Walaupun ada 2-3 demand yang minta lelaki, tetapi buat masa sekarang kita fokuskan kepada wanita dulu. Dan ini juga selari dengan KiddoCare punya kita punya mission. Kita punya mission ni adalah untuk menolong wanita. It's a platform to support women, right? Kita kata women supporting women. Jadi wanita yang nak bekerja kena ada support. Jadi dia perlu dapat support daripada wanita yang boleh bekerja dengan jadi babysitter and whatnot, tapi qualified lah, kena ada dia punya kena ada dia punya skill, kena ada dia punya karakter, dia punya values, jadi dia boleh support other wanita to work. So apa yang kita tengah develop sekarang ni adalah satu model yang merupakan circular economy lah. So we help women train them, become our babysitters, work flexibly, tapi with certain SOP. Tolong wanita lain so they can also be empowered to do other things, whether they want to work, belajar, ataupun just take some days off
So it's a women supporting women platform. Okey, Masya Allah, hebat, betul, bagus. Ah, Apa ni Puan Nadira, jadi selain daripada perwatakan, nilai yang ada pada pengasuh itu, diorang kena go through some training under Kido Care ke macam mana untuk get the Ya. certification? Dan berapa lama agaknya? Okay, kita ada what we call kita punya Kido Care Academy, Kido Care Academy program. Jadi nak jadi babysitter ni senang tapi susah. So nombor satu, senangnya kerana kalau you wanita umur 18 tahun ke atas boleh apply untuk jadi babysitter, tapi tak semestinya akan jadi babysitter. So apply jadi babysitter, lepas tu kita masukkan dalam kita punya onboarding proses. Onboarding ni the first thing kita akan buat adalah check background dulu. Background security check. Kita check ada criminal record ke tidak, ada anything lah, especially pertaining to criminal ataupun civil offences. It's hard to say that dalam kita punya first filtering ni saja about 20 to 30% kadang-kadang kita reject kerana ada cases yang melibatkan things like that lah. Jadi kita tak ambil. Jadi bila dah lepas background check tu baru dia boleh masuk childcare training. So childcare training ni kita provide ada dua. Satu yang online, lagi satu yang physical. So dia assessment apa tu semualah. So we have the assessment, jadi kita ada psychometric assessment pula, ada SOP trainingnya, baru dia boleh jadi kita punya babysitters once dia complete. Over and beyond that, the first 2 weeks tu kita ada mentoring program, kita ada continuous help desk untuk kita punya carer. So siapa-siapa yang ada problem during the service ataupun kita dapat certain complaint, dia tak cukup skill ke apa ke, kita actually ada babies dekat office di mana carer boleh datang buat physical training dengan actual babies and children in the office lah untuk kita bagi training. Dan kita ada in-house counselor pasal kita tahu kadang-kadang after job ada carers yang mungkin rasa letih atau mungkin rasa susah to handle. So kita ada internal counselor. Banyak sebenarnya kita punya support system untuk carer ni, kerana untuk kita siapa yang duduk dalam platform Kido Care ni basically dia memang serius untuk jaga kanak-kanak, memang serius nak develop dia punya skill walaupun dia bekerja secara fleksibel, walaupun dia kerja sebagai gig, tapi dia serious about the skill, kerana kalau tak untuk penjagaan anak-anak yang dijaga tu, diri dia sendiri, anak dia sendiri, family dia sendiri akan benefit daripada semua program yang kita put together lah. Okey, Puan Nadira, bagaimana pula kalau dengan anak-anak yang dalam kategori istimewa misalnya autism macam-macam, adakah carers yang tertentu diberi tanggungjawab untuk mengambil? Yes, kita ada latihan untuk carer to go through children with special needs punya care lah. Tapi kita ada dua jenis, satu yang basic, satu lagi yang advance. So yang basic ni dia membolehkan carer kita dia identify budak ni sebenarnya ada some kind of spectrum, ada some kind of special need. Jadi dia boleh expect how to care for the child lah. Yang itu basic, pasal kadang-kadang tu kita tak tahu anak tu macam mana, kadang-kadang parents dia tak declare ataupun dia sendiri pun mungkin tak tahu. Jadi for the carer to go ke rumah, dia nak kena be prepared to see anak yang macam mana dia nak kena jaga kan. So dia diberi latihan yang basic macam tu untuk identify. Tapi selepas itu kita ada buka juga program yang special care, yang itu advanced sikit, supaya dia boleh create aktiviti yang sesuai, dia boleh jaga dengan sesuai, certain spectrum pun dia boleh bagi. Yang itu kita buka untuk siapa yang nak ambil. Jadi kita ada carer-carer tu, cuma kita tak ramai lagi. Mungkin I think we have dalam 80 orang carers yang advanced train in attending to children with special needs lah. Hopefully kita harap-harap lebih ramai lah carer kita yang akan belajar, yang akan ambil khusus ni, kerana kita nampak pun the demand ataupun keperluan tu memang semakin tinggi sekarang ni.
Okey, banyak betul kita dapat ya. Sedar tak sedar ada lagi 5 minit bersama kita dan soalan yang terakhir ni Puan Nadira berkaitan dengan tips untuk wanita lah ya. Sebab bagi saya, bagi memastikan penjagaan anak-anak ini dapat dilaksanakan dengan baik, pada saya merupakan satu tanggungjawab yang sangat berat dan sukar ya. Semoga Allah sentiasa memudahkan urusan Kido Care. Okey, jadi dari aspek kepimpinan, bagaimana atau apakah resepi Puan Nadira dalam menerajui Kido Care sehingga ke peringkat sekarang? Boleh share tips tak? Resepi This is resepi. all about leadership, I believe that. Itulah dia kadang ada manis, masam semua kan. Okay. So from a leadership angle, I think dekat dalam business seperti Kido Care ni, business yang melibatkan caring. I think the most important thing in my leadership style lah is saya adopt what we call the empathetic leadership, right? So empathetic leadership is what drives us every day dekat Kido Care. Not just me, I think everyone in the team, kita kena infuse dengan empathetic leadership. Bila kita cakap mengenai empathetic leadership ni, kita letak diri kita in the other person's shoes. So setiap decision yang kita nak buat, setiap produk kita nak keluar, setiap servis yang kita nak lahirkan, tu semua kita kena tengok from all sides. Macam mana kanak-kanak ni, macam mana carer ni, macam mana mak bapak ni, macam mana pula sistem sokongan yang kita ada dekat Kido Care sendiri, kita punya customer service macam mana. So always taking the viewpoint of everyone. Kerana setiap benda yang kita lakukan tu akan impact. Itu yang every day we have to come and tell ourselves, kita kena care about what we do. Everything we do is about care, and so we have to care about what we do. So we take that route of empathetic leadership lah. Understanding and really betul-betul faham kehendak dan keperluan kita punya pengguna dan juga kita punya carer dan juga kita punya team sendiri, kerana everything is a supporting link kan, so we have to take into account all sides lah. Okay, wow. Dan saya rasa agak-agaklah Puan Nadira ya. Di manakah kekuatan Puan Nadira sebenarnya dalam menerajui Kido Care? Kekuatan saya sebenarnya my own team is my strength. I wouldn't be here. Saya takkan ada kat sini without my team. I cannot do this alone. My team understands and appreciate the vision, and I think semua into the vision. And itu adalah the pillars of Kido Care. Everyone in the team, from the customer service to the academic team, recruitment team, semua ada the same heart and the same soul. And that would be my strength. Saya tak boleh ada vision tanpa execution. But I am blessed with the team that executes with the heart. So that's where the strength lies lah, alhamdulillah. Okey, agak-agak Puan Nadira ya, siapa yang menjadi role model kepada Puan Nadira dalam menjalankan tugas ni? Saya sebenarnya tak ada individual role model, seorang-seorang tak ada. I think it's interesting, right? Kita sebagai wanita, kita every one of us ada kita punya stories kita sendiri. Betul tak? And I think for myself, untuk diri saya rasa inspirasi tu datang daripada semua orang yang saya jumpa. Because the challenges, the stories, the journey that they go through tu, everything inspires me, and everyone is a role model for me. Semuanya we can learn from, we can take from, everyone can give input to you. So I take that as an opportunity to give me the aspiration and inspiration lah, Doktor. Okey, terima kasih Puan Nadira. Okey, kita setelah selesai 30 minit, saya dah tak sedar ya Puan Nadira, dan saya rasa banyak betul kita bincangkan ya. Saya rasa dalam most aspek kita bincangkan yang berkaitan dengan penjagaan anak-anak, dan saya sendiri dan saya percaya penonton di luar sana juga mendapat banyak manfaat daripada perkongsian Puan Nadira, terutama dari segi kepimpinan Puan Nadira dan tim dalam memantapkan perkhidmatan penjagaan anak-anak di Malaysia. Saya rasa ini juga adalah
perkhidmatan seumpama ini adalah salah satu lagi tanda negara kita berada dalam status bakal melalui status sebuah negara maju. Saya ingin berterima kasih kepada Puan Nadira kerana sudi bersama kita pada hari ini, dan kami di BKW mengucapkan selamat maju jaya kepada Puan Nadira dan Kido Care. Amin. Terima kasih for having me also. Saya berterima kasih lah and allowing me the space to share. Terima kasih everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.